Ini adalah Toyota Corolla Cross. Model ni dia ada dua varian, G, V. Gegar Vaganza. Tapi V akan masuk bulan 7. So yang kita review ni G lah ya, lower spec. Dalam video ni saya akan bagi pendapat saya berkenaan eksterior dan interior. Lepas tu saya test drive and saya bagi scoring. Saya pinjam Toyota Corolla Cross dekat Toyota Aman Suria United Star. So sesiapa yang nakkan Toyota yang terbaru, termasuklah Toyota Corolla Cross ni, saya letak nombor dekat bawah, ok? Video ni tak ada sponsor, so saya jual baju saya sendiri. Arilavia Edition Myvi terbang. Lawa kan? Soundlab sekarang. Link in the description below. Satu lagi Instagram. Untuk peminat cerita-cerita viral, follow Instagram saya. Saya cover isu-isu semasa. Follow terus. Jom kita start. Toyota Corolla Cross ni, daripada segi design, pada saya memang agak sleek gila lah. Untuk sebuah SUV, memang nampak handsome babe. Serius handsome. Dia nampak lebar. Okey, biasanya kita punya Toyota yang kita beli ke macam mana, dia kan lepeh je macam ikan tu kan. Lain sikit dekat Corolla Cross ni. Dekat depan-depan memang nampak lebar gila. Tengok dia punya flaring ni. Memang nice babe. Melebar macam tu. Which is a very good thing sebab dia penambahan baru kepada Toyota. Untuk bahagian depan, grill Corolla Cross tu memang besar gila. Siap dengan 2 ton lagi tu. Jadi automatik dia akan nampak teguh, dia akan nampak tegap. Untuk lampu pun style. Headlamp dia design cross membulat dekat bahagian luar and then tirus ke dalam. So nampak macam ala-ala 86. Saya pula peminat GT86 tu. So saya memang sukalah headlamp ni daripada Corolla Altis tu. 86 terbaik kot. Lepas tu dekat lampu dia ada letak tulisan Corolla Cross. In case lah kan kita lupa kita beli kereta apa. Corolla Cross punya eksterior dia penuh dengan plastik part. Samalah macam Toyota-Toyota lain pun. Pada saya benda lah ni akan mengurangkan aesthetic value. Tapi inilah material yang paling murah dan senang bila nak replace kalau accident ke apa ke. So pada saya is okay je lah sebenarnya. Door visor kebiasaannya Toyota dia bagi je terus. Itu kelebihan Toyota. Tapi yang beza dia Corolla Cross ni dia tak dapat. Tak apalah, kalau tak dapat kita cari je kat luar. Next thing yang saya suka adalah floating roof separator. Color chrome babe. Biasa kan kalau separator untuk floating roof ni kan color hitam je. Tu kiranya kelainan lah tu. Untuk sport rim Corolla Cross ni dia bukannya full spec. So kita dapat 17 inches silver paint rim. Tak kisahlah, asalkan dia bergolek. Bahagian roof dia ada pattern yang agak rugged macam pickup truck. So saya nampak agak teguh juga. Okey, nampak tegap. Lepas tu wiper belakang dia located di atas cermin. Okey, berbeza dengan kereta lain yang kebiasaannya di bawah cirimin. Dan kita ada power boot. Tak. Bonnet belakang auto. Kita boleh klik button ataupun kita sepak dekat bawah bumper belakang tu. And bonnet belakang akan dibuka secara automatik. Kita siap boleh set lagi bila dia punya lock. Lock ni untuk set ketinggian bonnet belakang ni naik. Style kan? Untuk ruang bonnet ni sendiri, disebabkan cross ni lebar, so ruang belakang pun ikut sama lebar. Besar juga ni. Kalau kata door visor tadi kita tak dapat, luggage tray kita dapat terus masa beli nanti. Yang ni nice sebab luggage tray ni memang benda yang memang kita perlu and akan pakai. Tayar spare. Tayar spare, kita dapat rim kompang. Rim kompang babe. Ruang boot tadi, kalau kita tak muat juga barang IKEA tu, kita boleh baringkan seat belakang supaya dapat ruang luggage yang lagi besar. Yang ni majoriti kereta pun dah boleh buat dah, tapi saya mention lah juga sebab takut ada yang curious pasal features ni. Apa yang saya rasa dekat seat belakang ni daripada apa yang saya duduk, walaupun saya badan besar 180 pun tinggi, berat pun dekat 90, dekat 90, kita punya legroom dan juga headroom memang baik gila. Tak macam apa yang saya expect lah. Saya ingatkan kereta ni macam kecil sangat dan nama pun kecil-kecil kan. Tak langsung besar babe. Memang relax, tak ada hal. Lepas tu kita dapat aircon dekat belah sini. Another practice adalah plastic panel untuk interior. Sama reason untuk belah luar. Apa-apa jadi nak tukar, murah. Lagipun dia bagi pattern leather, so tak adalah rupa plastik sangat pun.
So aesthetic value dia still lagi baik dekat bahagian interior. Seat driver kita boleh adjust automatic. So kalau nak tinggi rendah ke depan belakang ke apa, tak ada hal. Buatlah korang, buat. Installation panel yang abang gemar dashboard. Dia ada chrome line nipis dekat bahagian tengah daripada hujung ke hujung. Rupa dia macam kereta konti babe. Marvelous. Dan dia punya glove box tu bulky and then membulat ke arah passenger. Itu memang DNA Lexus tu dia ambil ni. Sebab Lexus memang banyak design macam ni. Yang comel dia, dia punya location untuk traction control. Dia letak dekat tengah-tengah konsol tu babe. Dah macam location sport mode dah. Tapi benda ni kita kena hati-hatilah sikit, sebab senang budak nak capai kat bahagian tengah ni nanti. Walaupun ini bukanlah full spec, Corolla Cross still ada Toyota Safety Sense, which is nice. Ada juga adaptive cruise control, dia ada lane assist, dia ada pre-collision system. Toyota Corolla Cross didatangkan sekali dengan optional wireless charger. Siapa yang pakai iPhone ke mana-mana phone yang boleh buat wireless charging, this is car for you. And then satu lagi kereta ni, dia punya brake bukannya auto braking ataupun brake macam biasa ni. Siapa kat sini pernah pakai Alza? Alza memang ada dekat dalam Toyota Corolla Cross ni. Dia punya brake kaki ni, handbrake dia. Overall design interior very neat and very nice. So jom kita test drive and kita bagi scoring. Dari segi pemandangan, macam saya cakap tu, bonet depan memang dia ada macam nampak lah kita punya tu secara clear. Sebab kereta-kereta yang sebelum-sebelum ni, beberapa tahun sebelum ni kan, dia macam melunjuk ke bawah. Ni sebab dia ke depan, so nampak lagi tegap. And then kita ada cermin belah kiri kanan yang nampak lebih baik dari segi dia punya blind spot. So kita nak ambil kiri dan kanan ke, U-turn ke, kita boleh tengok dengan lebih clear lah, sebab ada satu cermin kecil-kecil belah tepi ni. And dari segi power delivery dia nice. Kereta ni 1.8, and then dia ada CVT 7 sequential gear, so which is very nice lah. Kita tekan pun tak rasa sangat, tapi bila dah tekan lebih tu, memang dia akan main gear dia. Tengok And then kita punya chassis TNGA ni memang betul-betul stabil. Nak buat apa pun memang tak ada hal. So overall scoring daripada exterior dan interior, saya akan letakkan pada 8/10. Sebab exterior dan interior dia memang betul-betul mengikut zaman. Dan juga interior dia pun saya nampak kemas lah. Macam yang saya cakap, Lexus punya rupa. And then dia ada tiny chrome tu dekat dalam dia punya installation panel tu. Very good looking lah. Memang lawa. Dari segi price, kereta ni bermula pada 124,000 kereta ni. So pada saya, kita punya harga ni, yelah memanglah nak kata segmen dia ni segmen tersendiri kan, macam mana. Tapi untuk masa ni kita ada kereta-kereta yang lebih kompetitif untuk harga, dengan harga dia. Lepas tu features pun dia bagi macam tu. So saya akan letakkan pada 6/10 dari segi price. Tak cakap yang dia tak berbaloi, cumanya pada saya dia ada beberapa lagi option yang kita boleh dapat untuk harga yang macam ni. Tapi still a very nice car. Kalau kita check balik dekat dia punya reliability, sebab it is a Toyota. Bila dah nama pun Toyota, dia punya after few years, masa tu cantik. Dari segi comfort, apa yang kita expect kat Toyota akan dapat dekat dalam Corolla Cross. Seat dia ni pun lebar. Waktu yang bila seat lebar, kita ada legroom tinggi, even depan, belakang. And then dekat bahagian belakang sekalipun kita ada power boot. Benda-benda tu memudahkan kita lah kalau nak shopping ke apa ke. Tak ada hal, cantik. Saya akan letakkan pada 7/10. Daripada segi handling dan juga acceleration, saya akan letakkan pada 8/10. Untuk harga dia, kau dah dapat dah chassis TNGA daripada harga dia kau dah dapat TNGA punya chassis. Berdua-dua memang power lah. Nak dengar tak kita punya sport mode? Acceleration dia semua gila. Nak dapat 100 tu lambat sikit, tapi tak terlalu lambat. Dah rasa dah 100 dah. Sembang dah 100. Very nice. Puas hati dengar. Mengawang pun macam dia tak bising sangat, tapi dia ada. Kalau kita dah rushing ni, so far very nice lah. Dia even ada DVR. Kereta ni rasa teguh. Bukan nak jual Toyota ke apa, tapi kereta ni memang rasa teguh. Sebab and then the power pun is there.
Tak ada rasa macam dia SUV. Dia ni SUV. Tapi apa yang kita rasa bila kita drive kereta ni, tak rasa macam body roll tu tak kuat sangat macam kereta-kereta SUV yang lain. Itu apa yang kita boleh rasa. Sebab tadi walaupun kita speeding, masa kita ambil corner, kita tak ada goyang. Kita tak ada goyang sangat. Itu sebenarnya poin penting untuk SUV. Sebab kelemahan SUV sebab dia kereta tinggi adalah dia bergoyang. Itu satu benda yang sangat baik lah bila kita memiliki Corolla Cross ni. Bila kita bagi signal pun kita keluar kita punya apa? Kita ada panoramic view monitor apa semua tu. Benda-benda tu memang very nice lah. Scoring yang saya akan bagi adalah 6/10. Sebab saya nampak features kereta ni memang mencukupi. Dan lagi-lagi safety features. Dia even ada 7 airbag, which is a very good thing. Dekat knee ni pun ada airbag. Tak semua kereta ada macam tu. Itu memang satu point yang sangat penting dan juga power lah. Biasa kita dengar apa? 4 airbag, 6 airbag, ni 7. Lepas tu kenapa dia tak terlalu tinggi saya punya scoring? Sebab ada certain features yang tak adalah untuk kereta ni. Macam kalau kata untuk kereta tahun 2021, contoh Activa tu pun dia dah ada apa? Gauge cluster full digital. Yang ni dia tak full digital. Benda-benda kecil-kecil macam tu lah. Tapi tak ada hal pun, mesti boleh nampak kan kita punya meter. Apa dah? Value? Value saya akan letakkan pada 9/10 lah. This is Toyota. Ulang lagi sekali. Toyota, dia punya key point dia, selling point dia adalah dia punya after sales service. Very nice. Kereta Toyota memang akan dianggarkan untuk tahan at least 25 tahun. That is a Toyota. For sure kalau ada certain brand lain untuk macam contoh yang pesaing dia ni, berapa tahun dah ada problem sana sini. Kat sini tak payah risau. Kalau ada pun kereta ni ada warranty 5 tahun. Pergi je warranty tu. Memang dah tak ada hal langsung. Kalau kata ada lah full pump ke apa kan, benda-benda common Toyota Pro 2 ni. Toyota lah, especially kita tengah review Toyota. Tak ada hal. Jangan gelak. Kenapa Pro 2? Jangan gelak. Sorry lah. Adakah kereta ni sesuai untuk daily? Daily saya akan letakkan pada 7/10. Biasa kalau kita daily macam contoh nak pergi kerja, pergi sekolah, hantar anak ke kan, benda-benda tempat sempit-sempit macam tu, saya rasa walaupun dia agile, tapi pemandangan pada bahagian bawah ni sedikit tak adalah kata terganggu. Cuma nak kata biar kereta besar. Itu apa yang kita kena expect dekat kereta besar. Jadi dia tak ada masalah, cuma kita kena berjaga-jaga sikit kereta ni. Sebab dia lebar, itu saja. Lagipun trend sekarang macam ni, kita tak boleh nak macam complain sangat ke macam mana kan. Quality and practicality. Adakah kereta ni berkualiti dan juga practical? Corolla Cross ni saya nampak dia ambil elemen-elemen daripada Lexus, which is certain part yang saya cakap tu, dia punya chassis tu pun. So practicality and quality tu very konservatif. Kita boleh nampak kita punya quality memang there. Walaupun tadi saya cakap plastik bit tu memang teguh. Kereta ni sangat sesuai untuk orang yang, pada saya lah, untuk orang yang nak ada family kecil. Contohnya maybe 4 orang termasuk mak ayah. Lagipun Corolla Cross dia hanya ada 5 seater. Belakang tu dia tak ada seat macam SUV yang biasa tu kan. Patutnya ada 7 seater. Dan dia punya performance pun agak baik untuk harga dia. And then dia ada safety features yang sangat gempak lah. Dia ada cruise control, dia ada collision warning, blind spot monitor, walaupun dia adalah spec G. Sesiapa yang nak tengok lagi video-video yang macam ni, sila subscribe sekarang kat channel ni. Sebab kalau tak subscribe kan terlepas pula video lain. Beli baju Irilavia, follow Instagram saya untuk tengok benda-benda viral. Okay, jumpa lagi lepas ni. Bye.